Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang 7 orang pelajar tahfiz terbaik dan siapa mereka sekarang. Sebenarnya sarjana Islam terdahulu, sebelum mereka ceburi bidang-bidang sains, bidang perubatan, terlebih dahulu mereka akan menghafaz Al-Quran. Sebagai contoh, Ibnu Sina, seorang tokoh Islam di bidang perubatan. Sebelum beliau menceburi bidang perubatan, beliau merupakan seorang penghafaz Al-Quran. Sebab apa? Bagi mereka, hafaz Quran adalah satu keperluan asas sebelum mereka ceburi bidang-bidang yang lain. Berbeza dengan kita sekarang. Untuk 7 tokoh ni, saya pergi dulu di negara kita, Malaysia, yang mana seorang ibu telah melahirkan 5 orang anak yang kelima-limanya menghabiskan hafalan 30 juzuk Al-Quran dan seterusnya bergiat dalam bidang profesional yang lain. Puan Siti Nazrah Syed Omar, beliau telah melahirkan 5 orang anak yang diberi gelaran Profaz, profesional dan hufaz. Anak yang pertama iaitu Aiman Salmi. Aiman Salmi berjaya bergiat dalam bidang peguam, bidang undang-undang. Ngaji undang-undang bukan senang. Hafal section-section, akta semua ni agak susah. Tapi berbekalkan dengan hafalan 30 juzuk, saudara Aiman berjaya dalam bidang peguam. Anak kedua ialah Syamil Salmi. Beliau menjadi doktor perubatan. Anak ketiga Irfan Salmi, beliau juga menjadi doktor perubatan. Anak keempat Farhan Salmi di bidang pengurusan, pentadbir urus. Dan anak kelima ialah Suhail Salmi, merupakan pakar motivasi. Kata Puan Siti Nazrah, ada setengah ibu bapa nak anak ke bidang agama, jadi hantar tahfiz, pondok, membesar sebagai ustaz, sebagai ulama. Ada orang nak anak dia ke bidang profesional, hantar jadi engineer, hantar jadi doktor. Tapi bagi Puan Siti Nazrah, dia nak anak dia lebih ideal. Okey, baik, itu 5 orang di negara kita. Kita pergi pula di sebelah Thailand, yang mana seorang tokoh iaitu Dr. Abdullah Abu Bakar Al-Fatani. Dr. Abdullah Abu Bakar Al-Fatani ni, beliau merupakan wakil majlis ulama di Yala, Thailand. Apa yang menarik, beliau merupakan pemegang PhD di bidang berkaitan dengan alam semesta. Beliau bukan setakat menjadi rujukan agama, tapi turut dalam bidang sains. Kemudian di Indonesia, seorang pemuda yang diberi nama Rahmat Khairuddin. Rahmat Khairuddin ni, beliau penghafal Al-Quran 30 juzuk dan beliau diterima masuk ke Universiti Islam Bandung sebagai pelajar perubatan. Beliau mempunyai cita-cita yang besar untuk menjadi pakar dan menemui ubat untuk kanser payudara. Apa yang menarik, kenapa Rahmat Khairuddin ni berminat nak menjadi doktor yang menemui ubat kanser? Ini kerana ibu beliau meninggal dunia ketika beliau berusia 3 tahun, kecil lagi, disebabkan kanser payudara. Hebat. Jadi anak-anak tahfiz, 7 orang anak tahfiz yang saya ceritakan ini semuanya berjaya di bidang profesional, bidang sains, perubatan, ada teknologi. Tapi kita kena sedar, tetap ada juga kelemahan-kelemahan segelintir pelajar tahfiz yang, kalau istilah bahasa kasar kita ni, kelaut lah. Sebab apa? Sebab mereka ni kurangnya pendedahan. Mereka ni perlu diberi peluang dan ilmu yang lebih luas. Orang kata look and feel, real equipment. Contoh di bidang-bidang 3D printing, laser cutting, 3D software. Supaya apa? Supaya mereka ni lebih memaknai ilmu Al-Quran. Supaya ilmu-ilmu sains, teknologi, inovasi ini tidak dipelopori oleh non-Muslim lah. Sebab kita pernah mempunyai tamadun yang besar. Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Osmaniyah, semuanya yang mendahului bidang-bidang ini adalah merupakan orang penghafaz Al-Quran. Okey, saya nak ajak pendengar pada hari ini untuk kita membuka jalan kepada anak-anak tahfiz ini untuk menyertai satu event yang dilaksanakan di Kuala Lumpur Convention Center. Program ini diberi nama sebagai Matrix Kuala Lumpur 2022. Event ni adalah satu platform di mana 120 orang pelajar terbaik daripada 500,000 pelajar daripada 7 buah negara di sekitar Asia Tenggara ni. Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Filipina, Kemboja. Dan 120 orang pelajar terbaik ni, syarikat Di Sini Digital Sendirian Berhad sedang mencari penaja. Syarikat Di Sini Digital Sendirian Berhad merupakan penganjur bagi event Matrix ini. Jadi mereka sedang mencari penaja ataupun penyumbang untuk program ini. Kita nak buka ruang untuk mereka pelajar-pelajar tahfiz ini ceburi bidang perubatan, pertanian moden, pakar dalam teknologi pembedahan, jutawan teknologi dan sebagainya. Link untuk sumbangan saya nyatakan di bio Instagram saya. Mari kita pakat menyumbang untuk kita support anak-anak tahfiz ini untuk ceburi di bidang sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.